Saya adalah Siti Aina Nabila binti Marahim. Nokat match saya adalah P124186. Saya daripada kumpulan set 14. Dalam video ini saya ingin membuat pembentangan berkaitan dengan tugasan 1, iaitu tajuknya adalah cabaran pendidikan mengatasi masalah kenjala sosial murid sekolah, faktor dan cadangan penambahbaikan. Jadi terdapat beberapa perkara yang saya ingin tekankan, iaitu pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kenjala sosial, cadangan penambahbaikan dan juga penutup. Pengenalan, Malaysia merupakan salah satu negara yang pesat membangun berbanding dengan negara yang lain. Walau bagaimanapun, nilai keadaban semakin pudar tinggal di zaman seiring dengan pemodenan dan tidak selari dengan perkembangan ekonomi negara. Keruntuhan akhlak golongan remaja adalah disebabkan oleh kesukaran sistem pendidikan membentuk jati diri para remaja dengan nilai positif. Negara kita telah diterjah dengan masalah kenjala sosial terutama dalam kalangan remaja melalui siaran media massa, media sosial, akhbar serta sumber yang lain yang membimbangkan kita hampir setiap masa. Kenjala sosial merupakan tingkah laku negatif yang melibatkan etika yang disemai dalam diri seseorang. Sikap negatif yang diamalkan akan memberi gangguan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran ketika di sekolah. Bermula dengan masalah yang ringan seperti konten sekolah dan melanggar peraturan sekolah, membawa kepada masalah yang sederhana seperti membuli, menghisap rokok dan juga melawan guru, serta membawa kepada kes yang lebih berat seperti kes pergaulan bebas, remaja perempuan yang mengandung anak luar nikah, pembuangan bayi di merata tempat, membunuh, penagihan dadah dan juga rogol. Oleh itu, isu ini tidak boleh dipandang enteng kerana ia akan memberi impak kepada pelaku, masyarakat dan juga negara, bukan hanya dalam jangka yang pendek, malahan dalam masa jangka yang panjang. Permasalahan ini akan memberi impak yang terbesar terhadap pencapaian kemajuan dan juga pembentukan negara. Justru itu, satu kajian tentang cabaran pendidikan mengatasi masalah kenjala sosial telah dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah kenjala sosial ini berlaku dalam kalangan murid sekolah dan juga langkah-langkah penambahbaikan dalam menangani masalah ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenjala sosial. Yang pertama adalah remaja ini mencuba. Apa-apa perkara yang baru menaik minat mereka diperhatikan di sekeliling mereka juga turut ingin mencuba, terutama apabila mereka perkara itu tidak pernah dialami. Apabila mereka seronok melakukannya dan tiada yang memberi teguran seperti ibu bapa, keluarga, masyarakat ataupun guru menyatakan perkara itu adalah satu kesalahan, maka mereka akan terus melakukannya sehingga mereka sanggup melanggar peraturan sekolah dan terlibat dengan kesinaian tanpa memikirkan akibat negatif yang akan terjadi terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Sebenarnya perasaan ingin mencuba ini sangat baik, namun bila tiada yang memberi garis panduan sama ada perkara yang dilakukan itu adalah satu kesalahan, maka mereka dengan mudahnya akan terdorong untuk melakukannya. Yang kedua pula, saya ingin menguraikan beberapa berkaitan dengan mudah terpengaruh dengan persekitaran, iaitu yang pertama adalah kebiasaannya para remaja ataupun kanak-kanak ini mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Dia memandangkan rakan-rakan adalah orang kedua pada rapat selain ibu bapa. Remaja berisiko melibatkan diri dalam masalah kenjala sosial secara beramai-ramai berbanding dengan bersendirian. Sendirinya, sekiranya mereka bergaul dengan kawan yang bermasalah, maka mereka juga akan turun bermasalah. Sebagai contohnya, apabila murid terlibat dengan konten sekolah, lama kelamaan mereka juga akan turut terlibat, terutamanya apabila tiada pihak yang bertanggungjawab mengenakan sebarang tindakan yang sewajarnya. Mereka juga akan berasa sedikit takut apabila melakukan kesalahan secara berseorangan. Oleh demikian, mereka akan mengajak rakan-rakan mereka untuk melakukan kesalahan yang sama. Di samping itu, tidak dinafikan media massa juga memainkan fungsinya sebagai satu punca penglibatan anak remaja terhadap isu ini. Banyak pihak terlupa bahawa media massa ini juga turut mempengaruhi keruntuhan akhlak remaja pada hari ini. Kealpaan media massa yang berteknologi ini mempengaruhi budaya, sikap, nilai dan juga dalam diri seseorang. Program hiburan lebih banyak ditayangkan berbanding dengan program yang penuh bermaklumat. Pelbagai tayangan yang kurang sesuai menjadi bahan tayangan. Sebagai contohnya, aksi-aksi berpelukan, bercumbuan, pergaulan antara lelaki dan perempuan tidak terkawal. Beberapa juga saluran di televisyen menyiarkan berkaitan dengan soft pornografi menerusi program-program hiburan, tarian, nyanyian, dan juga seperti aksi-aksi yang menggairahkan nafsu, khususnya kepada para remaja. Aningan yang tidak menutup aurat juga merupakan satu sumbangan kepada masalah pergaulan bebas, kenjala sosial, hamil luar nikah dan sebagainya. Sikap ibu bapa tidak mengambil berat terhadap anak mereka juga untuk menerapkan disiplin dan asas-asas menyebabkan mereka merasakan bahawa ibu bapa mereka tidak menyayangi mereka. Ibu bapa juga kurang berkomunikasi tentang masalah yang dihadapi oleh anak, menyebabkan remaja terlibat dengan masalah kenjala sosial. Ketiadaan ibu bapa di rumah disebabkan kesibukan bekerja bagi menanggung kos pembelanjaan yang tinggi, menyebabkan ibu bapa kurang menghiraukan peranan mereka sebagai ibu bapa dan gagal mengawasi anak mereka. Malahan ibu bapa juga turut memberi tanggungjawab pendidikan kepada orang yang ketiga seperti orang gaji, nursery dan juga jiran tetangga. Keagrapan yang kurang daripada ibu bapa memberi impak dalam jiwa anak remaja dan juga nilai kasih sayang semakin terhakis. Dengan wujudnya peraturan, matlamat dan harapan yang tinggi daripada ibu bapa dan ia tidak selari dengan kemahuan anak-anak, menyebabkan anak remaja ini mula melawan dan mencari sesuatu perkara yang dirasakan sesuai dan akhirnya mula terlibat.
Seterusnya saya akan bentangkan berkaitan dengan cadangan penambahbaikan terhadap isu ini. Yang pertama, kita boleh melakukan program kaunseling bersama dengan pelajar yang bermasalah. Okay, iaitu yang pertama adalah pihak sekolah mengadakan program homeroom. Okay, homeroom ni apa? Homeroom ni adalah satu program di mana ia merupakan program ia sama seperti program mentor-mentee yang dibangunkan untuk mencapai pencapaian akademik yang baik, tetapi kita juga boleh mengaplikasikan dalam pencapaian perilaku pelajar yang cemerlang, yang mana pelajar diperkecilkan kepada 15 orang dan pelajar itu bertindak sebagai mentee, manakala guru pula akan bertindak sebagai mentor. Apabila mereka terjebak dengan masalah gejala sosial, mereka dia segan untuk memberitahu perkara itu kepada mentornya. Guru juga boleh memberi nasihat, mendedahkan akibat melakukan perbuatan negatif dan membimbing mereka membaiki kesalahan. Namun, bagi menjayakan program ini, kerjasama daripada pelajar itu juga amatlah diperlukan. Yang seterusnya adalah mengenakan hukuman setimpal dengan kesalahan. Pihak sekolah perlu mengenakan tindakan kepada pelajar sekiranya mereka melakukan kesalahan dengan melakukan hukuman. Pihak sekolah boleh mengubah peraturan mengenai masalah gejala sosial bagi mendidik murid daripada melakukan kesalahan. Kesemua kesalahan perilaku mestilah disenaraikan dan hukuman diberikan setelah aduan diterima. Guru mestilah bertanggungjawab ke atas laporan murid tentang apa-apa kesalahan yang dilakukan. Guru perlu menapis maklumat yang diterima terlebih dahulu sebelum melaksanakan hukuman kepada murid dan tidak terburu-buru mengenakan hukuman. Mereka juga perlulah mendapatkan bukti yang kukuh. Dan pada peringkat awal, guru perlu memberikan surat amaran terlebih dahulu dan sekiranya murid melakukan perkara yang sama, barulah hukuman berat dikenakan seperti dibuang sekolah. Seterusnya, sebagai penutup, dia adalah secara tuntasnya, masalah gejala sosial dan kalangan remaja ini perlulah diambil serius. Kita tak boleh hanya membutakan mata dan memekakkan telinga membiarkan masalah ini terus berlaku. Walaupun dibelenggu dengan pelbagai cabaran untuk mengatasi kemelut ini, semua pihak perlulah memainkan peranan dan tidak melepaskan tangan untuk mengatasinya. Jangan mengharapkan hanya satu pihak yang berusaha untuk membendungnya agar kita mampu melahirkan individu yang berpotensi dalam jasmani, emosi, intelektual dan juga rohani. Pihak sekolah juga perlu memberikan perhatian terhadap akhlak murid dengan menggalakkan program kaunselor dan mengenakan hukuman yang keras kepada mereka yang mempunyai masalah disiplin. Masalah disiplin ini perlulah diatasi seawal usia agar tidak berterusan hingga mereka dewasa. Sekian, terima kasih.